Kenapa rakyat Terengganu memberikan keyakinan ini kalau tidak kerana Dr. Samsuri ini berjaya menguruskan negeri dengan baik, dengan cemerlang. Tak ada timbul isu rasuah. Tak timbul isu salah guna kuasa. Ada kawan saya daripada UMNO ditulis dalam grup WhatsApp sebentar tadi. Dia kata apa? Apa bukti pembangunan yang dibuat di zaman Dr. Samsuri? Saya gelak seorang-seorang. Macam mana nak buat pembangunan kalau kamu buat pembangunan, roboh semua, kami kena buat balik. Betul tak je? Buat stadium, roboh. Kita terpaksa bina balik. Dan Alhamdulillah sekarang ini stadium itu diiktiraf di antara stadium yang terbaik di dalam negara ini. Alhamdulillah. Kita terpaksa meneruskan legasi kerajaan yang lepas. Inilah kerajaan yang baik. Mana-mana polisi yang baik kita teruskan. Mana polisi yang tidak baik kita tiadakan. Dan lihat bagaimana jujurnya kerajaan ini. Dan lihat bagaimana jujurnya batang tubuh orang yang bernama Dr. Sam ini ialah apabila berlakunya pembentangan bajet baru-baru ini bagi peringkat negeri Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk video klip ucapan beliau. Dia berhati-hati dalam membacakan bajet. Dalam menitikkan ucapan bajet untuk negeri Terengganu. Kerana apa? Kerana beliau mengatakan walaupun beliau seorang Menteri Besar Kedah, beliau sekarang sedang bertanding di P040 Kemaman. Terengganu, Kedah. Saya tarik balik, Terengganu. Saya tengah cek mana speaker ni. Tuan-tuan sekalian, ini seorang yang jujur. Kalau kita tengok Perdana Menteri kita sekarang, Perdana Menteri tuan-tuan dan puan-puan. Kami ini dekat dalam parlimen ni, nasiblah. Bila kita tengok gelagat rakan-rakan daripada cabinet members di peringkat kerajaan Madanon ini. Kalau dulu, macam-macam dia kata kepada kerajaan keluarga Malaysia dan juga kerajaan Perikatan Nasional. Zaman mereka ni, datang dewan pun malas tuan-puan sekalian. Kosong. Bila ketua pembangkang membahaskan bajet 2024. Ketua pembangkang. Kamu sebagai menteri dan timbalan menteri sewajarnya ada. Sebab ketua pembangkang ni orang nombor 1 dalam pembangkang. Pastinya penataan, ucapan, bajet itu merangkumi semua aspek yang mahu dibawa oleh Perikatan Nasional. Tapi buat tak datang. Tak datang tuan-tuan sekalian. Sama ada takut ataupun malas. Jawapannya dua-dua sekali. Ini dia. Ini fakta. Kita bukan cakap kerana sentimen. Bukan kerana persepsi. Ini fakta. Tuan-puan boleh rujuk ucapan Datuk Seri Hamzah sebagai Ahli Parlimen Larut dan Ketua Pembangkang untuk perbahasan bajet 2024 dan boleh tengok video berapa ramai menteri yang hadir. Berapa ramai timbalan menteri yang hadir. Ini dia tuan-puan sekalian. Sebab itu, wajar kita memilih beliau bagi mewakili kerusi kemaman ini. Kerana faktor yang kedua juga adalah kerana Dr. Sam boleh membawa isu-isu yang bersifat federalisme kepada di Dewan Rakyat. Saya ambil contoh. Dalam pembentangan bajet baru-baru ini, ahli parlimen daripada Perikatan Nasional kita bawa isu tentang pemberian royalty atau wang ihsan. Apa saja. Sebutlah nama apa pun. Kita tak kisah. Yang penting tanggungjawab untuk memberikan duit tersebut kepada rakyat Terengganu. Yang sebelum ini diberikan lebih daripada 1 bilion setiap tahun. Tapi tuan-puan sekalian, untuk rekod pada hari ini, baru 400 juta saja diberikan kepada rakyat Terengganu. 1 bilion lagi tak bagi. Ini apabila tidak memahami semangat federalisme. Tuan-puan sekalian, bila kamu jadi Perdana Menteri, tugas kamu adalah untuk menjaga semua. Bukan menjaga negeri-negeri di peringkat PH sahaja. Kalau kamu rasa kamu nak jadi Perdana Menteri untuk jaga PH saja, kamu jadi Ketua Pembangkang. Bagi Perdana Menteri kepada kita. Boleh atau tidak? Boleh. Sehari dua ni nampak macam boleh berubah nampak gaya ni.
Sebab tuan-puan sekalian, bila tuan-puan duduk dekat dalam sidang Dewan Parlimen ni, kita nampak mereka ni ada masalah WhatsApp. Mereka tak ada grup WhatsApp. Terbaru pemetangan tentang rang undang-undang berkaitan dengan atar rokok. Ya, yang menjadi isu tentang generasi penamat. Kita melihat pertemuan sesama mereka dalam membentangkan rang undang-undang tersebut. Bila ahli parlimen kita berbahas dengan baik, berfakta dan sebagainya, habis. Kelang kabut. Terpaksa meletakkan pembahas-pembahas baru di hujung rancangan. Tak ada hujah. Dan bertembung sesama sendiri. Ini kualiti yang ada kepada cabinet members yang ada dalam negara kita sekarang. Jadi kalau adanya Dr. Sam ini, dia akan menjadi nilai tambah kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional. Dan barangkali, insya-Allah, kalau berubahlah kerajaan, memang tempatnya ada di peringkat kerajaan persekutuan, insya-Allah. Jadi saya mohon bantuan daripada rakyat Terengganu, pinjamkan beliau ke pusat. Boleh atau tidak? Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan sekalian. Dr. Sam ni, dia membawa imej seorang menteri besar yang kompeten. Pengalaman beliau dalam politik, terutama sekali beliau sebagai bekas siswa politik kepada Presiden PAS. Pengalaman beliau dalam bidang akademik, dalam bidang karier beliau, seorang pakar dalam bidang aerospace. Kita lihat waktu zaman kita berhadapan dengan tragedi MH370, beliau di antara pakar rujuk yang sentiasa ditemu ramah untuk mendapatkan pandangan beliau. Tuan-puan sekalian, orang ini, orang sebegini kualitinya, akan menambahkan nilai tambah kepada, bukan sekadar menambahkan nilai tambah kepada ahli Dewan Rakyat Peringkat Perikatan Nasional, tetapi ia akan memberikan branding baru kepada Parti Islam Malaysia PAS khususnya. Kepada rakan-rakan, kepada para musuh kita dan juga kepada sahabat dalam dan juga luar negara, termasuklah pelabur. Termasuklah kawan-kawan negara berhampiran kita. Itu pentingnya apabila seorang ahli parlimen dipilih bagi mewakili parti. Ia mencerminkan imej. Saya tidak mahu merendahkan imej rakan kita. Bertanding kena secara adil. Cuma saya nak katakan, kalau nak ada pengalaman seorang general tentera di dalam parlimen, kita ada beberapa orang dah general tentera di dalam parlimen. Di antaranya adalah ahli parlimen Ketere. Kita ada seorang Laksamana yang merupakan ahli parlimen Lumut. Tuan-puan sekalian, ramai di antara kita ini yang boleh berbahas, boleh membawa tentang isu bersifat tentera ini. Hatta saya sendiri merupakan anak kepada veteran tentera. Mak dan juga ayah saya adalah tentera. Tapi kalau kita nak letakkan seorang yang ada pengalaman, yang boleh bagi imej yang betul kepada PAS, kepada PN dan juga kepada negara, inilah orang yang sepatutnya kita nobatkan pada hari Sabtu nanti sebagai ahli Parlimen Kemaman. Boleh atau tidak? Boleh. Yang kelima. Ini saya menyerang sikit. Tadi menerang, sekarang menyerang. Tadi nak tidur dah kan? Ini kita bagi serang sikit. Tuan-puan sekalian, kenapa kena pastikan PAS menang? Sebab dalam kerajaan PH ni, dia ada DAP. Tuan-tuan faham tak faham ni? Dia ada di DAP. Saya tidak akan main isu rasis dekat sini. Saya tak akan main isu komunis. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, agenda DAP ini amat berbahaya. Kita sebagai sebuah parti Islam, kita memperjuangkan Islam. Kita memperjuangkan Melayu. Tetapi apakah kita ini bersifat asabiah, bersifat ekstrim? Tidak.
Sebab apa yang kita perjuangkan kepada golongan Bumi Putra, Melayu, anak-anak Sabah dan juga Sarawak adalah berteraskan kepada perlembagaan persekutuan. Perkara 3, Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 153 tentang hak keistimewaan orang Melayu dan juga rakan-rakan anak-anak Sabah dan Sarawak. Memperjuangkan MA 1963 untuk Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan sekalian, ini perjuangan PAS. Kita memberikan keadilan kepada rakyat melalui prinsip Islam. Kita tidak ekstrim. Kita tidak resis. Mereka yang resis adalah mereka yang memperjuangkan kehendak mereka yang tidak ada di dalam perlembagaan persekutuan. Mereka ini golongan luar tabi'i. Tuan-tuan boleh rujuk di AP dan perjuangan mereka. Agenda Malaysia mereka. Yang nak menyamaratakan dalam keadaan orang Melayu mempunyai 70% di dalam negara ini. Ya, DAP tidak bertanding di Kemaman. Tapi kena ingat, DAP adalah di antara kerusi terbanyak ahli parlimen di dalam kerajaan PH ini. Kerajaan Madani ini. Mereka menguasai 40 kerusi parlimen, tuan-puan sekalian. The highest. Yang boleh lawan dia, PAS je. PAS ada 42. Sebab satu lagi, insyaAllah, tambah ni hari Sabtu ni. Semua orang terkejut. Orang kata ini gelombang hijau. Tidak. Ini gelombang rakyat yang menolak mereka yang berjuang luar tabi'i. Apa sekali ini dia? Ya, tuan-tuan suka sangat wahab-wahab ni. Saya tak nak sampai ke situ. Tidak ada Agus, tidak ada Wahab di sini. Tidak melibatkan yang hidup dan juga yang mati. Tapi saya nak katakan, agenda DAP ini berbahaya. Dan kita memerlukan penyatuan Melayu. Kita memerlukan gelombang Melayu, gelombang Islam yang berlaku pada PRU ke-15, berlaku pada PRN di peringkat negeri-negeri. Terus mesti kita angkat kepada PRK pada kali ini. Dan pastinya, bukan sekadar kebahayaan DAP. Dasar flip-flop yang dibawa oleh kerajaan Madani ini merupakan kebahayaan kepada negara. Terbaru, tuan-puan sekalian, apabila larangan kawalan penjualan arak di wilayah persekutuan dilonggarkan. Macam mana ni tuan-puan sekalian? Bala ni bala. Kita kebetulan, bekas Menteri Wilayah adalah Datuk Seri Anwar Musa yang telah bersama dengan PAS. Hari ini beliau buat kenyataan. Di zaman beliau menjadi Menteri Wilayah telah diketatkan penjualan ini. Tuan-tuan sekalian, kita tidak mahu menjual secara terbuka ini bukan kerana kebahayaan arak itu semata-mata. Tetapi arak ini membahayakan orang yang lain juga. Saya di peringkat negeri, di peringkat Parlimen Jerantut, bila saya jumpa dengan ketua polis daerah, dia kata, macam mana YB? Lesen-lesen jual arak semua ni? Saya kata, saya tak setuju. Bila kawan-kawan daripada bangsa Tionghoa datang jumpa saya, ada ramai. Dia kata, macam mana YB? Kalau YB menang, YB nak tutup ke semua pusat-pusat karaoke semua ni? Saya kata, pusat judi saya tutup. Kalau saya ada kuasa. Awak nak undi saya, tak undi saya tak peduli. Tera tak tera. Tutup. Sebab judi tidak dibenarkan, menyusahkan. Arak saya kata bergantung. Kalau awak minum, awak menyusahkan orang lain, berlakunya kemalangan jalan raya dan sebagainya, saya akan pastikan tutup. Awak nak minum, agama awak berikan. Silakan. Tapi jangan menyusahkan orang lain. Maknanya ada kawalan. Sebab ini adalah negara Islam. Tetapi apabila berlaku pelonggaran kepada kawalan ini satu berita yang tidak baik. Apa? Tuan-tuan dan puan-puan ingat, pelancong datang ni nak minum arak ke dekat negara kita ni? Kalau dia nak minum arak, negara dia lagi banyak arak. Dia datang dekat sini, dia nak tengok nilai yang tak ada di negeri dia, di negara dia. Dan nilai yang paling perlu kita jaga, tuan-puan sekalian, adalah nilai ketimuran yang ada pada bangsa Melayu.
adabnya, dengan cara pakaiannya, dengan cara hidupnya, dengan nilainya. Ini semua adalah benda yang meningkatkan tourism ataupun pelancongan dalam negara ini. Bukan sekadar itu, kita negara yang maju, semakin maju, kita buka juga pelancongan kepada pelancongan bersifat health industry, pelancongan kesihatan, sports industry. Kita ada pelancongan sukan. Kita juga ada pelancongan sunnah. Tuan-puan sekalian, ini kepentingannya apabila kita memberikan kemenangan kepada Dr. Sam. Sebab itu tuan-puan sekalian, pada 4 hari bulan nanti, 2 hari bulan nanti, pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Tarik balik. Saya tarik balik. Kali ketiga tarik balik, saya duduk. Hari Sabtu ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon semua keluar. Boleh tak? Boleh. Keluar sungguh-sungguh. Ajak semua sekali keluar untuk mengundi. Keluar awal. Yang kata macam mana nak keluar awal, YB, kita kena berbaris panjang-panjang. Kabar lah. Berbaris sekali-sekala. Apa salahnya? Bukan sekali dah. Banyak kali. Dah 3 kali dah. Keluar je lah. Kalau kita keluar niat untuk kita mempertahankan Islam, semuanya boleh pahala insya-Allah. Kan? Bila kita pilih pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman dan bertakwa, di sanalah ada pengiraan dosa dan pahala. Ya, PAS akan mempergunakan agama. Bukan itu jawapannya. Tetapi agama menjadi panduan kepada PAS. Dan kalau kamu rasa kamu juga nak menggunakan agama, nak menjadikan agama Islam sebagai panduan, itu hak kamu. Dan kami sokong 100%. Mana-mana parti yang nak menjadikan Islam sebagai panduan, menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan dia, kami sokong 100%. Betul atau tidak? Betul. Kerana kita tahu Islam ini akan memberikan keadilan kepada semua. Dan kita tahu Dr. Sam akan membawa mesej ini ke dalam Dewan Rakyat insya-Allah. Jadi saya mohon kepada tuan-puan sekalian, keluar, baca bismillah, solat duha, keluar, undi kepada calon kita ni. Dan mohon kepada tuan-puan sekalian untuk ajak anak-anak muda kita, ajak anak-anak kita yang berada di luar untuk keluar, untuk balik ke kampung, mengundi pada hari Sabtu ni. Mudah-mudahan pada malamnya insya-Allah kita akan menubatkan Dr. Sam sebagai wakil rakyat P040 Kemaman insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.